Pak Mail. Oh, Pak Mail yang amat saya hormati, yang amat saya sayangi kerana Allah. Saya hari ini ingin berterus terang secara jujur di hadapan Perdana Menteri ke-9 Malaysia. Dengar baik-baik Pak Mail. Jika GST betul-betul dilaksanakan semula oleh kerajaan Pak Mail di seluruh negara, Pak Mail akan tumbang di Putrajaya tak lama lagi. Ya Pak Mail, kami rakyat ingin berterus terang secara terbuka. Jika GST itu dikembalikan semula dan dilaksanakan oleh kerajaan Pak Mail dan kerajaan UMNO BN, Pak Mail dan UMNO BN akan tumbang dan kalah teruk PRU 15 nanti. Kebenaran adalah tetap kebenaran. Kebenaran sememangnya terlalu pahit untuk ditonton dan didengar Pak Mail. Kami sokong kerajaan Pak Mail sehingga hari ini. Akan tetapi sayang 1000 kali sayang. Pak Mail ingin memperkenalkan cukai GST semula sehingga rakyat komplain, rakyat bersuara dalam media sosial hari ini. Rakyat sangat kecewa, sangat marah, sangat terkejut. Kenapa Pak Mail mahu laksanakan semula cukai GST yang sudah gagal di zaman Najib Razak itu. Pak Mail, dari segi sentimen ekonomi, dari segi sentimen politik, dari segi persepsi politik rakyat, cukai GST itu adalah cukai yang paling tidak disukai dan paling dibenci oleh rakyat Pak Mail. Kenapa rakyat tak suka dengan cukai GST? Mari saya terus terang lagi. Pak Mail lupakah sewaktu cukai GST 6% diperkenalkan dan dilaksanakan oleh Najib Razak, rakyat hidup menderita Pak Mail. Harga barang, keperluan asas rakyat semua meningkat berkali-kali ganda. Harga barang sangat-sangat mahal. Kos sara hidup rakyat sangat-sangat tinggi. Sejak GST 6% diperkenalkan oleh Najib Razak dan kerajaan UMNO BN tahun 2015 sehingga tahun 2018. Apa rakyat buat ketika itu Pak Mail? Pak Mail ketika itu adalah Menteri Kabinet Kerajaan Najib Razak. Takkan Pak Mail dah lupa rakyat marah turun di atas jalan raya, mogok hari-hari. Komplain rakyat hari-hari dalam media sosial menghentam, mengkritik Najib Razak dan UMNO BN sampai tumbang PRU 14 lalu secara mengejut. GST itu duit rakyat dicuri. GST yang dikutip daripada syarikat-syarikat perniagaan dalam negara, semuanya hilang, dirompak, dicuri begitu sahaja oleh bosku Najib. Tak ada hasil, tak nampak apa-apa. Subsidi kepada rakyat semuanya dihapuskan oleh bosku Najib, terutamanya subsidi minyak masak, subsidi minyak petrol dan diesel. Ini hasil daripada pelaksanaan cukai GST yang diperkenalkan oleh Najib Razak dan UMNO BN sebelum ini. Sekarang Pak Mail nak copy paste, nak tiru dasar cukai GST yang terang-terangan sudah gagal. Kenapa Pak Mail cari penyakit sendiri nak perkenalkan semula cukai GST yang sudah gagal itu, yang sudah menjadi punca utama Najib Razak UMNO BN tumbang terguling-guling, hilang kuasa di Putrajaya sehingga Najib tak boleh terima kekalahannya sampai hari ini. Adakah Pak Mail nak jadi macam Najib Razak, tumbang terguling-guling di Putrajaya, kalah teruk pada PRU 15?
Kalau Pak Mail nak perkenalkan cukai GST ni sebab nak kalah PRU 15, okey, saya sokong. Tak ada masalah. Kalau UMNO BN mahu pupus tumbang terkubur lagi PRU 15 dengan cara memperkenalkan cukai GST ini, saya sokonglah. Teruskan laksanakan cukai GST ini. Kalau rakyat tak undi UMNO BN, jangan marah ya. Pak Mail, bosku Najib Zahid Ponorogo. Tetapi siap sedia. Kalau UMNO BN tumbang, silap-silap semua pemimpin-pemimpin penyamun dalam UMNO disumbat oleh rakyat dalam penjara Sungai Buloh. Ini risiko yang perlu dibayar. Pak Mail yang amat saya hormati. Ingat Pak Mail, rakyat tak boleh terima alasan untuk bagi subsidi dengan rakyat perlu perkenalkan cukai GST. Hari ini harga barang sangat-sangat mahal Pak Mail. Hari ini harga ayam, harga telur ayam, harga bawang, harga sayur-sayuran, harga ikan, harga minyak masak, harga tepung, harga gula, harga makanan keperluan asas rakyat, semuanya sangat-sangat mahal, berkali-kali ganda. Yang disalahkan siapa? Pak Mail disalahkan. Siapa yang disalahkan? Kerajaan UMNO BN yang disalahkan. Hari ini rakyat bersuara. Saya terus terang dengan Pak Mail. Berdasarkan perisikan maklumat dalam platform media sosial dan underground, rakyat komplain menyatakan Pak Mail adalah Perdana Menteri paling gagal dalam sejarah Malaysia. Kenapa rakyat cakap macam begitu hari ini? Sebab Pak Mail gagal selesaikan masalah harga barang, malah Pak Mail cuba untuk menambah masalah ini dengan memperkenalkan cukai GST. Harga barang sudah sangat mahal, kalau GST diperkenalkan, maka 100 kali ganda mahal lagi harga barang-barang dalam negara Malaysia Pak Mail. Maka akhirnya Pak Mail sangat-sangat dibenci oleh rakyat hari ini. Kepercayaan rakyat semakin hilang. Populariti Pak Mail semakin merosot, merudum jatuh hari ini di Putrajaya. Rakyat sudah tidak percaya lagi dengan kerajaan UMNO BN. Maka ini kesan buruk apabila Pak Mail mencadangkan cukai GST semula di Putrajaya. Pak Mail, pendapatan cukai negara setakat ini berdasarkan maklumat sulit yang saya terima sangat-sangat tinggi dikutip oleh lembaga hasil dalam negeri. Ya, lebih 200 bilion ringgit cukai paling tinggi berjaya dikutip oleh LHDN sepanjang tahun lalu dan dijangkakan tahun ini kutipan cukai LHDN akan meningkat lagi sangat tinggi. Dalam keadaan pendapatan cukai negara sangat tinggi dalam sejarah ekonomi negara, kenapa rakyat disusahkan lagi dengan cukai baru, cukai lapuk, cukai yang tak berguna bernama cukai GST? Kalau betul Pak Mail nak tambah pendapatan negara, apa kata Pak Mail kutip cukai daripada Najib Razak yang masih tidak bayar cukai kepada LHDN 1.7 bilion ringgit? Apa kata Pak Mail menguatkuasakan undang-undang cukai kepada ahli-ahli parlimen UMNO yang banyak tak bayar cukai? Top 20 dalam kalangan orang-orang UMNO, tauke-tauke kaya UMNO, elit-elit orang kaya kutip cukai banyak-banyak. Ini orang kaya, perlu ada sistem cukai baru namanya adil. Tetapi kenapa Pak Mail susahkan orang miskin? Pendapatan rakyat tak sampai RM1,000. Pak Mail nak kutip lagi cukai GST. Maka ini antara punca. Rakyat meluah perasaan dalam TikTok, dalam Facebook, dalam Instagram, dalam Twitter, dalam semua platform media sosial. Mereka sangat kecewa dengan Perdana Menteri ke-9 Malaysia, sangat kecewa dengan pemimpin-pemimpin kerajaan UMNO BN yang tak buat kerja, malah menambah masalah ekonomi rakyat, menambah masalah harga barang yang sangat mahal dengan cukai GST yang akan diperkenalkan semula di Putrajaya. Maka ini akan menyebabkan Pak Mail apabila rakyat sudah hilang sabar, rakyat semakin benci dengan kerajaan Pak Mail, esok lusa Pak Mail akan tumbang terguling-guling secara mengejut macam mana Najib Razak tumbang terguling-guling pada PRU 14 lalu.
Ini bukan saya yang kata. Ini berpuluh-puluh juta rakyat yang kata, Pak Mail. Saya tahu Pak Mail tengok video panas ini. Ingat Pak Mail, saya di sini hanya ingin menyampaikan kebenaran. Saya sokong kerajaan Pak Mail, tapi saya tak sokong sebagai rakyat. Cukai GST itu diperkenalkan semula kerana cukai ini adalah cukai yang sangat zalim ke atas orang-orang miskin. Cukai GST ini sangat-sangat kejam ke atas orang-orang miskin. GST ini adalah cukai yang akan menyebabkan 100 kali ganda harga barang sangat mahal. Apa sudah jadi Pak Mail? Hari ini Pakatan Harapan bersuara tak sokong cukai GST yang mahu dilaksanakan semula oleh kerajaan Pak Mail di Putrajaya. Ini tanda-tanda kiamat besar, tanda-tanda bala. Kalau Pakatan Harapan tak sokong Pak Mail lagi di Putrajaya, Pak Mail boleh tumbang dalam parlimen bila-bila masa. Abah Muhyiddin dari dulu sampai sekarang tak sokong cukai GST. Waktu Abah Muhyiddin jadi Perdana Menteri ke-8 Malaysia, waktu itu negara tak ada duit. Abah Muhyiddin tak mahu laksanakan cukai GST Pak Mail. Itu perbezaan antara Pak Mail dan Abah Muhyiddin. Hari ini rakyat membandingkan kerajaan Abah Muhyiddin dengan kerajaan Pak Mail. Dulu Perikatan Nasional boleh bagi bantuan keuangan subsidi walaupun musim total lockdown. Rakyat dia punya poket tak kering. Akaun bank banyak duit di zaman Abah Muhyiddin. Sebab Abah Muhyiddin bukan perompak, penyambung-penyangak macam Bosku Najib dan Zaid Ponorogo. Tapi saat ini Pak Mail, dalam keadaan harga barang sangat mahal, Pak Mail nak memperkenalkan cukai GST semula untuk menyusahkan rakyat. Pak Mail tak ada bagi bantuan keuangan kepada rakyat hari ini. Subsidi kepada rakyat dengan nak ditarik balik semua. Penternak ayam, Pak Mail tak nak bagi subsidi sebab subsidi tu kenapa ditolak oleh penternak ayam? Sangat sedikit nilainya Pak Mail. Tak cukup. Jadi apabila Pak Mail buat macam begini, masalah ekonomi negara, masalah ekonomi rakyat semakin teruk, semakin kritikal, semakin kronik. Kenapa? Adakah Pak Mail sengaja nak naikkan harga barang ini? Sengaja nak cipta masalah ekonomi dalam negara Malaysia? Untuk apa? Untuk kasih huru-hara negara? Sebab Pak Mail nak tumbangkan kerajaan Pak Mail sendiri? Biar betul. Belau kah, dupang kah apa? Tolong jawab. Pak Mail, Pak Mail. Selain daripada masalah harga barang yang sangat-sangat mahal ini, bekalan makanan pun tak cukup. Pak Mail sebagai Perdana Menteri sibuk melancung keluar negara, bawa macam-macam politik beratus-ratus orang, guna duit cukai rakyat. Tapi bekalan ayam tak cukup, bekalan ikan tak cukup, bekalan tepung gandum tak cukup, bekalan minyak masak subsidi tak ada, bekalan telur ayam tak cukup. Semua makanan asas rakyat tak cukup. Bukan sahaja harga barang yang sangat mahal merisaukan rakyat, bukan sahaja cukai GST yang zalim itu membimbangkan rakyat, tetapi bekalan makanan yang akan menyebabkan kebuluran dalam kalangan rakyat. Macam mana Pak Mail? Kerana bekalan makanan ini tidak cukup, Pak Mail boleh tumbang di Putrajaya bersama kerajaan UMNO BN. Huru-hara masalah ekonomi negara ini akan semakin kronik dan kritikal. Dan ini akan membangkitkan kemarahan rakyat kalau rakyat lapar. Pak Mail yang amat saya hormati, yang amat saya sayangi. Masalah lain yang masih tak disentuh, tak diselesaikan oleh Pak Mail, nilai ringgit. Rakyat sangat terkejut. Setelah Pak Mail pulang daripada Amerika Syarikat, daripada Jepun, Pak Mail tak ada bincang pasal masalah nilai ringgit yang kekal jatuh nilainya, yang kekal susut nilainya, yang kekal merosot jatuh nilai ringgit. Hari ini berapa nilai ringgit Pak Mail? 1 US dollar bersamaan dengan 4 ringgit 39 sen. Sangat teruk ni Pak Mail, masih teruk. 1 dolar Singapura bersamaan dengan
RM3.19. Sangat teruk nilai ringgit. Ini antara punca utama kenapa rakyat kecewa dengan kerajaan Pak Mail, dengan kerajaan UMNO BN. Pak Mail, kalau kita buat PRU 15 cepat-cepat lingkup ni kerajaan Pak Mail, kerajaan UMNO BN lebih teruk daripada PRU 14 lalu. Ya? Jadi Pak Mail, saya tahu Pak Mail nak jadi Perdana Menteri lama-lama, nak minta sokongan daripada saya. Tapi sejujurnya Pak Mail, saya sangat-sangat kecewa sebagai rakyat. Sangat-sangat terkejut sebagai rakyat. Kenapa Pak Mail mencadangkan dasar cukai GST yang zalim itu, yang mana ia hanya akan meningkatkan harga barang lagi. Dasar cukai yang diperkenalkan oleh Pak Mail ini ibarat tikus membaiki labu. Pak Mail bukan selesaikan masalah. Pak Mail hanya menambahkan masalah kepada rakyat dan negara. So Pak Mail fikir-fikirlah ya. Kalau betul Pak Mail mahu laksanakan cukai GST semula, it is confirm Pak Mail dan kerajaan UMNO BN akan tumbang, hancur, pupus pada PRU 15. Saya ingin terus terang Pak Mail, kerajaan Pak Mail sekarang ni nyawa-nyawa ikan. Selain daripada masalah cukai GST, masalah harga barang, masalah bekalan makanan tak cukup, masalah nilai ringgit yang sangat-sangat rendah ni nilainya, masalah inflasi ni, ada lagi satu masalah Pak Mail ni. Rang undang-undang anti lompat parti. Kalau ada persidangan parlimen bulan Julai nanti, ini antara masalah politik Pak Mail. Kalau Pak Mail teruskan rang undang-undang anti lompat parti itu dengan pembentangan yang caca merbah, tak disokong oleh ahli parlimen UMNO, ahli parlimen kerajaan, ahli parlimen pembangkang, Pak Mail boleh tumbang bulan Julai ni ya, secara mengejut dalam parlimen. Jadi Pak Mail fikir-fikirkan semula. Saya tahu Pak Mail sayangkan jawatan sendiri. Selamatkan diri kau Pak Mail. Jangan kau ikut nasihat-nasihat dupang bosku Najib itu. Buat apalah kau ikut nasihat bosku Najib penyambung-penyangak tu? Kau nak ikut masuk penjara Sungai Buloh ke ni Pak Mail? Biarlah bosku Najib tu dupang. Dengan cukai GST dia tu, dia boleh bawa masuk dalam penjara Sungai Buloh. Ada banyak lagi pendapatan negara. Ni kita ada sumber petroleum dan gas asli. Syarikat Petronas untung lebih 20 bilion ringgit. Pak Mail. Kita ada kelapa sawit. Kita antara pengekspor utama di dunia. Pendapatan negara ni kelapa sawit bilion-bilion ringgit. Ini belum kira lagi sumber-sumber ekonomi lain. Cukai-cukai tadi aku cakap ratusan bilion ringgit kita kutip tiap-tiap tahun. Pak Mail, sudah-sudahlah menzalimi rakyat, menindas rakyat ni dengan cukai GST. Apapun alasan Pak Mail, tak wajar Pak Mail rompak, curi, ambil duit rakyat atas alasan cukai GST. Tak wajar Pak Mail atas alasan nak bagi subsidi dengan rakyat, kutip cukai GST. Ini kerja gila membunuh diri sendiri Pak Mail. Selamatkan kerajaanmu Pak Mail. Kalau Pak Mail tumbang kerana cukai GST ni, jangan salahkan rakyat, salahkan diri sendiri. Checkmate and game over bosku. Terima kasih.